Tapi Yuhai betul apa mesra kamera lah kan. Daripada first kamera tunjuk kepada Yuhai, nampak betul-betul dia gembira lah dekat sini. Dari first season dah pun sebenarnya. Saya masih teringat momen yang diorang buat apa wave ular tu. Ya. Bersama-sama dengan beberapa pemain-pemain lama lah. Betul. Rambut dia macam tu juga lebih kurang dulu. Rambut dia lebih kurang gitu juga waktu tu. Tak, dia macam curly kemudian ni ke depan sikit. Tak yang waktu season 1. Yang betul-betul, oh waktu dia buat curly season 2 ke? Tak. Season 1 dia macam curly, lepas tu dia ke depan sikit. Ya. Ya, kalau awak tengok gambar dia. Sangat-sangat comel lah pada waktu itu. Tapi sekarang ni sudah pun menjadi jejaka tampan. Betul. Yuhai. OP. Semua dia dah tukar dah. Yuhai Man, Yuhai Boy, Yuhai Superboy, OP, apa? Superboy. Dia jadi Superboy kayak dulu dekat BTR kan? Ya, pernah. Selama nak curi nama Superboy. Boy B-O-Y. Selama nak curi nama Superboy yang dah memang bukan boy pun. Dari Malaysia kita. Ini menggunakan Yuhai OP. Betul. Apa jadi pun orang akan ingat dia Yuhai je. Nama Yuhai tersebut paling mahal sekali untuk dirinya. Namun MRPX di area berdekatan dengan ruins tersebut, dia orang turun. Tiba-tiba pula Geekpam gaduh pula dengan Samurai kat Puerto. Tiba-tiba tapi tak ada. Kalau tiba-tiba nak buat macam tu, rugi untuk Sam9 sebab Monte Nuevo tu pun boleh dikatakan antara bandar yang sedap dia kena pakai. Dan of course diorang benda tu kalau buat benda tu akan berpanjangan kan. Lagi-lagi kalau sengaja langgar. Tapi kalau drop spot contest itu biasanya memang pasukan-pasukan ini dah aware dari streams bahawa drop spot contest ada. Tapi kalau pelanggaran ini itu biasanya, kalau awak ingat dulu ada satu pasukan yang betul-betul dikunci. Vampire kunci Persija EVOS kalau tak silap. Musim lepas. Saya ingat. Tapi saya ingat Persija EVOS lah dikunci pada waktu itu. Betul-betul mana diorang turun je kena cari. Betul. Vampire dengan Persija kan. Waktu tu memang paling syok lah selalu tengok game tu. Ya, sampai satu ketika okey lah. Dah lah, cukup lah. Team X. Walaupun datang dari PMNC Vietnam, tapi sebenarnya dibarisi oleh pemain-pemain berpengalaman. Adanya Rabis semestinya, kemudiannya ada Soaz dan juga Break. Kemudiannya 3 lagi bakat baru diketengahkan oleh mereka. Trang, Jiki dan juga Vips. Cuma untuk Jiki dan juga Vips belum lagi dimainkan. Team X. Betul. Tapi kan Solan, bila kita teringat cerita Vampire lawan dengan Persija ni, itu baru betul-betul menghajar. Orang kata apa? Betul-betul ni memberikan amaran sampai semua sampai waktu tu sampai dikejar sampai ke hujung dunia kot waktu tu. Itu baru betul-betul dia ni mengajar tim tersebut. Tapi apa pun musim ni tiada benda-benda itu dilakukan. Vampire baik. Dia orang macam tak kisah siapa pun. Hajar saya tak tahu. Nifis saya tahu. Nifis apa? Oh. Oh wow. Aduh. Ya. Dia orang dah bertukar nama, tapi itulah dah hari terakhir lah. Sampai ada video tu nangis budak tu. Siapa? Dia tengoklah perpisahan. Tahu awak tahu ke tak apa benda saya cakap ni, tapi yalah tak apalah, siapa yang tahu dia akan tahu. Walaupun ini dia Vampire dari dulu memang area Minas Generales ni mereka pegang. Minas Generales. Saya walaupun saya tak tahu, saya masih nak gelak lagi. Tak, sorry. Kau kena faham aku ni macam mana. Mudah. Tak apa Amy. Dia peminat tegar dia tahu lah. Peminat tegar. Yeah. So tunjuk apa-apa yang aku boleh tahu. Tunggulah nanti diorang kan ni lah. Dia peminat tegar, dia akan mengenali peminat tegar yang lain. Oh ya. Yeah. Baik. Inilah dia alter ego. Tak ada boom dekat situ di El Azhar. Tapi memang alter ego dari dulu, bukan dari dulu lah, kira dari siri PMSL ke apa benda, memang El Azhar menjadi tempat mereka. Talon, Linux. Sebab dia sempat tu larikan diri. Face Clan betul-betul nak take over kawasan church ini. Dan Linux hilang kira-kira 25 HP. Orman cuma ada UMP. Kalau mungkin dia ada SKL ataupun M4. Ya. Best sedap. Betul sedap lah. Setuju. Alah hai Morman.
Hilangkan kejap lagi awak punya ni. Tapi mungkin boleh tolong kot dekat sini. Ni kawan dia Mela. Mela penyelamat dunia. Mela lah penyelamat dunia dengan membawa UAZ kita. Dengan bawa jeep ini. Tang. Okay, cuba jangan dua-dua tersangkut satu hal pula. Kalau dua-dua tersangkut nanti macam mana? Aku dah cakap nasib baik. Nasib baik banyak masa. Cuba bayangkan kalau tersangkut. Dia Miraman ni, dia ada satu permukaan tu yang tak tahu kenapa tapi dia memang dia macam kawah kecil. Tapi kalau kereta Mirado tu lalu dekat situ, confirm akan sangkut. Awak tahu kan, dia macam ada satu kawah kecil. Ada, tahu saya tahu. Awak lalu atas tu, dia awak akan tersangkut dekat lubang tu. Dia macam ada sebelah Los ada kan? Sebelah Los Leones ada satu kalau awak perasan. Saya tak ingat dekat mana lokasi tepat dia tapi ialah adalah beberapa. Dia ada beberapa. Saya yakin yang kat sebelah Los Leones tu. Berpuaka sedikit. Dan terpaksa lah untuk bawa satu kenderaan untuk melanggar kereta itu dan seterusnya membebaskan kenderaan tersebut daripada. Boleh ke lepas kalau kat situ? Macam tak boleh lepas. Dia ada satu tempat, saya pun tak ingat lah tapi mungkin ada satu tempat tu yang memang tak boleh tapi ada kebanyakan tempat tu boleh lagi. Dia sangkut pun dia still lagi boleh langgar. Yang tapi kena try hard sikit lah. Betul. Tapi tadi kat area tak ada hal tu selamat sikit. Ada banyak bangunan kan? Banyak bangunan ya. Tapi saya yakin yang betul-betul sebelah Los tu ada memang satu kawah tu dia memang betul-betul bulat. Tengah. Sebab saya ingat waktu tu ada fight di antara BTR dengan siapa tah. Tu Yuhai tak boleh nak keluar dari situ kena boom. Lama lah waktu tu. Sekarang ini SWAS, Break. Ni memang nama biasa sangat lah kan untuk main-main mereka. Dan sekarang ini RRQ pula naik ke atas. Okay. Sekarang ni Boom mungkin akan diuji. Dah lah Boom ni memang dia ada masalah sikit dengan RRQ ni kan. No Mercy dah dapat informasi. Saya rasa dia akan memberikan informasi kepada rakan pasukan dia. Tapi Boom mengambil keputusan untuk berpatah balik ke belakang. Tidak mahu untuk memanjangkan isu. Inilah dia barisan pemain untuk Boom. Reizi, Kent, Yami dan juga Ponbit. Kali ini dibariskan oleh mereka. Flyboy dengan satu lagi tadi siapa? Telah pun direhatkan. Frenzy. Banyak line up diorang ni beramai. Ada 6. Bersama dengan ni lah. Ken memang... Ken ni memang pernah jadi player ke dulu? Dia memang start dengan pemain. Kemudiannya dah... Saya rasa dah 2 tahun, 3 tahun mungkin dia dah menjadi coach. Tapi dia sentiasa ada dalam line up lah. Sebab dia paling style lah bagi saya dari segi interview. Bagi saya lah. Tak tahulah orang lain kan. Tapi ni ada Yuhai OP. Dulu OP pun pernah menjadi trend juga. Scout OP. Ya, semua rename OP. Di bahagian belakang. Dia memang ada trend lah penamaan. Tapi saya dah lupa dah kebanyakannya. Saya ingat antara yang saya ingat satu, lepas tu OP. Jonathan OP. Apa lagi? Adalah beberapa lagi. Boy pun pernah menjadi trend juga. Letak Boy dekat belakang. Lepas melihatkan Yuhai Boy. Para Boy. Repo Boy. Semua ada Rezi dulu yang Boy tu. Small boy. Tapi Small Boy memang dah pakai nama tu lama kan. Daripada zaman PMCO lagi. Betul. Ya. Tahun dah tu, 6 tahun dah lepas. 5 tahun lepas, 6. PMCO tahun 2019. So 2019 maksudnya dah 5 tahun lepas lah. 5 tahun 5 tahun lepas. Tapi game ni dah 6 tahun daripada 2018. Di mana juara kejohanan rasmi Malaysia pada waktu itu yang pertama PMNC, PUBG Mobile National Championship 2018 dimenangi oleh Gang FTY. Betul. Kemudiannya menjadi Yudu Gang. Dan kemudiannya banyaklah legasi-legasi daripada pasukan Malaysia lama. Daripada tahun 2019 sehinggalah sekarang ni 2024. Rizy dapatkan snip. So adakah kali ini body daripada Boom kalah berlawan dengan RRQ dapat untuk ditamatkan dengan Hexas. Sempat untuk menggunakan first aid walaupun tadi sedikit berbahaya. No Mercy pun dah reset di bahagian bawah. Dipush sekarang ini bersama-sama. Tembakan dilepaskan sedikit kepajauan daripada Ponbit. Dua orang jatuh sekarang ini di tangan Hexas. Apa dah terjadi dekat sini? Dibakar, Hexas juga dibakar. Tapi masalahnya nyawa pemain dekat depan ni low. Sedikit berbahaya untuk Reizy. Kena lawan dengan 2 orang pemain pula pada waktu ini. Ken pun baru nak sampai.
Tak Lazy tak sempat untuk pakai first aid. Penuhnya api-api. Ken di mana? Sekarang ni Razy pun hilang. Ken daripada atas. Badi berterusan. Betul. Tak boleh buat apa dah sekarang ini. Malingan bom. Macam tepat ke belakang saja. Tubuh masap. Masukan dia dah memang nampak cantik dah tadi. Dapat satu tu dia memang lawa. Tetapi kena pula dengan pengguna UMP. Walaupun bawa DBS. Tadi Ken pun tak mampu berbuat apa-apa. So apa-apa pun sekarang ini nampak gayanya Ken. Kembali ke lobby ke? Dia berseorangan. Kena tembak pula dengan Xavier dari bahagian belakang juga. Ken akan dicari. Ken berseorangan saja. Bom. Dimasak ke satu posisi yang lain. Balingan bom masak yang cantik lah dilakukan ketika ini oleh Ken. Tutup diri. Dia sengaja baling ke sana. Dan sekarang ni RRQ fokus ke bom masak saja. Bukan setakat RRQ, Xavier pun buat benda sama. Ada ni dia dekat situ kot. Tapi Ken dengan selamanya sekarang ni, dia dah buka asap. Kenderaan ada untuk beliau. Boleh menggunakan kenderaan itu untuk melarikan diri. Dengan RRQ pun duduk lama-lama, dia orang tahu ada pasukan lain yang tengah spray down daripada bahagian jauh. So tak boleh nak lama-lama sangat. Cuba untuk bermain dengan terlalu agresif. Tapi tadi salah seorang pemain Yudo O2, Abi jika tak salah saya tadi, dilanggar dan dilenyek oleh Zero dari Morph GPX. Bermain dari luar kawasan zone. Masih lagi untuk Yudo O2. Point mereka tak cukup. Mereka kena main agresif juga. Mereka esok kan boleh dikatakan satu do or die situation untuk Yudo O2 lah. Kalau mereka main pasif, point mereka bertambah. Tapi mungkin macam sekarang lah. Tambah 3, tambah 2. Memang nak tak nak kalau mereka nak penambahan yang drastik. Mereka perlu bermain dengan lebih agresif. Yan berjaya untuk mendapatkan Zero. Pembalasan dendam mungkin boleh dilakukan oleh mereka. Tidak, belum lagi. Hazel dapatkan Yan. RQ1 jatuh tapi boleh selamatkan kembali. Jumper dapatkan Hazel. Trade mengetrade berlaku. Razor dapatkan Yoru. 2 jatuh, 2 juga untuk mereka jatuh. So MRPX 3, 2 berbalas 1 sebenarnya situasinya. Bang, mana bang? MRPX lawan Yudo O2 tu bang. Mari kita lihat. Tapi tak ditunjukkan lagi. MRPX pun di posisi yang terlampau terbuka tadi. Jumper naik ke tempat yang lebih tinggi. Tak ada kemenangan kemas daripada pasukan ini sebenarnya. Oh, tetapi kedudukan Boboho premium. Cuma Boboho memilih untuk bergerak pergi daripada kawasan ini. Tak nak memanjangkan lagi perlawanan yang terjadi di mana ini merupakan stage yang ketiga. Skill agak menyakitkan. Dari segi utilities pun tidak begitu banyak untuk dirinya. Satu saja first aid kit yang dibawa. So O2 menang dengan kemas. 3 mata singkir untuk pasukan mereka dan gayanya buat masa sekarang. Dan Ken masih lagi ada dalam game kita. Sakitnya boom. Dah dapat pembukaan dah. Chicken first hari tu je yang perlu untuk yang memang diberikan. Bukan, tadi lawan dengan RRQ tu. Oh, yelah. Siap mereka tewas 2 lawan 1 tadi. Di dalam rumah yang pertama tu kan. Mengubah segala-galanya. Tapi Ken sekarang ni tak boleh buat apa. Kena berlawan dengan Zirziah. Tapi Ken sempat tu dapatkan 1. Coach ni bos. Tapi kena KS dengan selamanya oleh Nerpeko. Kau ni bagi muka lah sikit. Member tu dah lah nak tunjuk ajar kepada player dia. Betul. Main macam saya. Play like me bro. Kemudiannya Nerpeko merampas mata singkir tersebut. Tapi tak lalu lumrah di dalam peringkat profesional. KS tak kisahlah jatuh berapa juta pun. In the end KS yang memberikan mata. Betul. Ataupun end tersebut. Damage 90,000 pun kalau tak dapat mata singkir tak guna juga. Ya betul. Kerana mata singkir itulah yang memberikan mata tambahan. Tapi sekarang ini RRQ Rio akan berlawan dengan Zirziah. Lamborghini juga mengacau Zirziah daripada bahagian jauh. Earthzy menjadi mangsa Megamind. Cuba untuk cari pemain-pemain RRQ. Satu lontaran bom tangan yang begitu baik sekali daripada Megamind. Dapatkan Nerpeko. Dan sekarang ini Hexas dia macam confused. Nak pergi depan ke? Nak pergi lawan ke? Nak pergi selamatkan rakan pasukan dia? Di mana dia dah nampak dah kedudukan Megamind. Tapi Megamind masih lagi confused juga. Apa dia nak buat? Dia pun teragak-agak di situ. Sama dia ingin berlawan dengan Hexas ataupun tidak. Tapi akhirnya memilih untuk berlawan. 1 lawan 1. Kemenangan berpihak kepada Zirziah. Clutch. 3 pemain RRQ berjaya untuk dihabiskan oleh Megamind ini.
Betul, berseorangan saja melakukan perkara ini dengan begitu selesanya daripada beliau. Kita telah pun menghampiri kebelatan yang keempat sudah. Sam9 dalam pergerakan ke bahagian dalam belatan. Sekarang Sam9 hanya perlu untuk pastikan yang mereka konsisten. Sebab Team X sedang mengejar Void, mengejar antara mereka kena main esok ataupun mereka tak perlu main esok. Itu saja akan menentukan game kali ini. O2 dapat dilihatkan mudah oleh Yuhai. Dudukan Razor tadi. Sampai tidak tembus jerami ni. Tapi Yuhai, kelengkapan yang sedikit menarik juga. Sebenarnya kalau dapat dilihatkan, Yuhai pergi ke depan terus. Mainan yang agresif ditunjukkan daripada Sam9. Balingan boom. Akan lepaskan kepada Yuhai. Tukarkan tempat dia terlebih dahulu. Kenny. Satu pemandangan yang jauh sedikit daripada rakan-rakan dia. Tapi bom asap telah pun dibaling oleh pemain UDO2 menutupi diri mereka terlebih dahulu. Balingan satu lagi bom tangan daripada Yuhai. Info diberikan. Tapi PEA juga ada. 3 pasukan dari Malaysia secara tiba-tiba berada di kawasan ini. Dan Yuhai nasib baik dia bergerak terus daripada kawasan ini. Jika tidak mungkin dia akan diganggu juga. Tak perlu untuk memanjangkan lagi isu di kawasan ini. PEA pula mungkin akan sedikit sibuk bersama dengan UDO2. Cuma Sam9 masih lagi dia sebenarnya yang memberikan tekanan. Dan akhirnya ketika ini baru je dia langgar. Cuba untuk dilenyek. Tapi tidak sempat. Dan akhirnya pemain itu akan nak dihabiskan juga. Pada tempat berbeza. Agak menariklah posisi daripada Sam9 kali ini. Begitu teratur sekali masa sekarang. Ya, ini dah terbukti dah pun dengan mereka dapatkan chicken dinner. Kemudiannya mereka hidup dengan agak lama kan tadi di Miramar. Lumayanlah kedudukan mereka di bahagian low ground itu menyebabkan mereka rata di tangan MOF GPX. Dalam Miramar sebelum ini, sampai 13 pasukan masih lagi ada. Vampire boleh take over nombor 1 sebenarnya. Dengan RRQ dah tersangkut di 1, 2, 3. Dengan syarat Vampire kena dapat chicken dinner atau nombor 2 lah. Ataupun mungkin banyak mata singkir. Sam9 sudah pun berada di atas pagar. 76 mata untuk Sam9. Tapi Dab tiba-tiba dikesan pula oleh Maxius. Belum lagi dihabiskan. Bermakna masih lagi boleh diselamatkan. Bulatan juga ada untuk Sam9. PEA Barus cuba untuk mencari tempat yang berbeza. Tapi ada Face Clan yang melihatkan ke arah mereka. Setuju. Aizin juga mula menggerakkan diri. Lihatkanlah pergerakan NKT. Ditembak terus-menerus oleh Damrut. Tapi Damrut menukarkan arahnya juga ke tempat yang berbeza ketika ini. Di mana Geek Fam tempat lebih tinggi berbanding dengan NKT. Bulatan seterusnya pergi ke mana? Milik Sam9 juga bulatan kita yang seterusnya. Posisi yang dipilih ini agak menarik dan agak baik. Sekarang ini yang betul-betul dekat dengan Sam9 dan boleh menjatuhkan Sam9 adalah Void. Antara salah satunya bersama dengan X. Kalau X rata dulu, selesa. Dan juga kalau Void pun rata dulu pun selesa untuk Sam9 selepas ini. Ya, tapi Aizin yang dihantar untuk pergi ke bahagian hadapan nampaknya telah pun dijatuhkan oleh Void. Menyebabkan sekarang ini Geek kena cari tempat kemasukan yang berbeza. Compound ataupun gudang yang ada di bahagian hadapan mereka di situ sudah ada alter ego errors yang masih lagi tidak akan berganjak. So, mereka kena buat keputusan secepat mungkin. Kemanakah mereka akan pergi. Tapi Mela dapatkan Kenny. Sam9 sedikit berbahaya. Ada UDO2 juga di bahagian bawah ini yang sedang memerhatikan ke arah mereka. Lontaran bom tangan demi bom tangan. Memberikan damage yang begitu banyak tapi tidak mencukupi. Onzen dapatkan Razor daripada bahagian jauh. Tapi datang juga satu lagi frag grenade daripada Jumper. Adik-adik, mari masuk kelas bom tangan dengan Abang Jumper. Betul. Jumper terus saja pergi ke depan. Tetapi ini adalah satu kesilapan mungkin. Di mana kedua-dua pemain tersebut mungkin dah jatuh dan hilang tadi. Jumper. Tinggal satu saja pemain untuk pasukan mereka. Sam9. Setelah hilangnya Yuhai bersama dengan Kenny tadi. Sekarang ini mereka dalam keadaan berbahaya. Tapi itulah dia. Rataan terjadi juga untuk UDO2. 3 mata sikit telah pun ada untuk Sam9. Dan daripada bahagian atas perumahan kita lihatkan Void tadi dapatkan satu pasukan dari itu adalah NKT mungkin yang hampir hilang semua. Dia ada hilang dah juga. So Void dapat 4 mata singkir. Sam9 satu-satu. Oh ni kalau betul-betul Sam9 terkeluar dulu, mungkin macam dia boleh jatuh terus ke tempat yang ke-8, ke-9 macam tu. Ya, tapi sebenarnya tadi Sam9 dah ada satu compound tau.
waktu tu mereka masih lagi ada 4 orang pemain, tapi mereka mengambil keputusan untuk jomlah kita lawan di luar. Ya betul, memberikan mereka beberapa mata tambahan, tetapi sekarang ini mereka tinggal seorang saja pemain. Dan kita tahu sekarang ini untuk Sam9 masih lagi sedikit berbahaya. Cuma apapun Sam9 dah tendang Yudo Alliance ke bawah sedikit. So Yudo Alliance yang sekarang ini betul-betul kena berdoa dan berharap sebab Void dah 7-6. Yudo Alliance 7-7, Void dah nombor 9. Kita tahu top 8 saja akan pergi secara langsung ke Super Sunday. So boleh dikatakan untuk Yudo Alliance, kalau Void dapat satu lagi extra mata, in which sekarang ini mereka ada peluang yang tinggi sebab mereka masih lagi ada 4 mata. Yudo Alliance kena bersedia untuk bermain di last chance pada hari esok. Tony K dihabiskan oleh Trang. Vampire hilang satu. Macam biasa Vampire akan mengambil keputusan untuk bermain di kawasan compound. Voinki nampak pemain Alter Ego tadi memberikan tembakan tapi tidak mencukupi untuk menjatuhkan Alva. Dengan 11 pasukan masih lagi bersama-sama dengan kita. Ya, AE pun mungkin boleh melakukan satu perubahan juga. Tiba-tiba semua rasa macam nak menggila. Di Xavier pada 4 orang bermain. Inilah yang dikatakan oleh Sol tadi, mulut dimasin mungkin. Dan pasukan-pasukan yang ada di bawah Sam9 ini semua bermain dengan cukup agresif. Tapi anda kata kalau Sam9 terlepas sekalipun untuk ke Super Sunday pada hari ini, at least markah mereka mungkin antara yang paling tertinggi bersama dengan Alliance untuk berada di last chance. Sebenarnya Sam9 dia, tapi Sam9 tengah atas pagar lah sekarang ni. Dia kena cuba untuk survive selama mungkin yang boleh. Betul. Sebab apa-apa pun Yudo Alliance adalah mereka punya penjaga sekarang ni. Sebab Yudo Alliance nombor 8. Dan Void nombor 9, satu mata di bawah Yudo Alliance. Tapi kita akan lihatkanlah macam mana sekarang ni bulatan akan pergi ke tengah sedikit. Dengan Talon ada kedudukan yang agak baik. Talon confirm kena main last chance. So apapun sekarang ini lebih kepada untuk Talon dan beberapa pasukan lain seperti FaZe Clan, Geek Fam, PA Barus, siapa lagi yang masih lagi hidup, Zerzia. Ini adalah ruang untuk mereka lebih kepada memudahkan perjuangan mereka di last chance esok. Kumpul lagi markah yang ada. Kumpul dan kumpul. AE satu jatuh untuk mereka. STX. Sepertinya ada gangguan. VP depan muka. Soas. Mudah jatuhan ini tetapi diculik ataupun tidak menjadi persoalan. Diperolehi oleh Soas sebenarnya. Satu lagi mata tambahan untuk Void. Vampire ni benda sama je. Dia selalu dekat. Compound yang dia pilih tu memang dekat dengan circle-circle akhir ni. Tapi start je dia orang kena keluar. Di situ jadi problem untuk mereka. Mereka akan start hilang player, mereka akan rata. So itu adalah satu perkara yang sedikit bermasalah untuk Vampire sekarang ni. Mungkin apa yang diorang boleh buat adalah kalau diorang dah dapat compound, lepas tu diorang nampak macam circle ni mungkin akan tarik ke depan sikit kot. Mereka dah boleh hantar sebenarnya satu orang pemain tu mungkin lebih awal untuk membuka kawasan hadapan. Sebab daripada sebelum ini pun, semalam pun kita lihatkan banyak kali Vampire compound yang dia pegang tu, dia kena gerak sikit je ke depan untuk dia dapatkan circle ataupun dapatkan chicken. Tapi Schwab juga telah dijatuhkan dan itulah yang akan berlaku kepada mereka. Kerataan macam biasa keluar daripada kawasan compound. So ini akan membuatkan RRQ confirm tempat yang pertama. Tapi yalah, benda ni tak ada apa pun sebenarnya. Mereka tetap akan ke Super Sunday dan Super Sunday point akan reset. Cuma itu memberi satu indikasi lah prestasi yang sangat-sangat baik daripada RRQ Ryu. Tapi Boy Chill juga telah dijatuhkan pada waktu ini. Void masuk sebagai pihak yang ketiga. Rosemary juga telah dilihatkan. Tembakan yang tajam daripada Maxis tepat kena kepala si Rosemary. Memberikan mata yang ke-8 untuk Void Esports. Sam9 ada lagi kat sini. Tapi STX tu dah dekat. Okey, sekarang ni yang atas pagar adalah Team Flash. Bukan. Team Flash atas Sam9. Sebab Team Flash 7-9. Bawah Sam9 adalah BTR. Yudo Alliance confirm. Last chance dah sekarang. Betul. Sebab Yudo Alliance jatuh ke tempat yang ke-9 pada waktu ini disebabkan Void naik begitu tinggi. Disable dengan STX boleh kejar ni. Kalau mereka ada chicken ke, benda ke, boleh untuk mereka. Dan sepertinya anda boleh lihatkan sekarang ini STX pun kelihatan agak yakin. Void dah memang cover lepas. Tapi break dah jatuh pula, ditembak daripada berbagai arah. Di Xavier akan cuba untuk menekan-nekan mereka. Boom dibaling ke depan. Dua orang bermain STX dah mula untuk jatuh. Di Xavier, ini peluang dan momen untuk mereka. Balingan bom tangan di bahagian hadapan. Letupan berlaku. Dua bom tangan dibaling ke hadapan. Soas melarikan diri. Lavis, 2 kill telah pun ada untuk mereka. Dalam pondok kecil ini, dia dah tahu dekat mana keberadaan pemain-pemain ini. Satu tembakan, tak boleh pergi buat apa-apa dah. Dia macam nak lompat sambil masuk ke dalam pondok kecil tersebut. Tapi tak menjadi. Dan sekarang ini kedudukan Lamborghini begitu cantik sekali. Cuma ada tembakan juga daripada Void Maxius. Cara rambang kepada di Xavier. Mereka masih lagi mampu untuk diset kepada 4 pemain. Sam9
Sam9 dengan Geek masih lagi bersama-sama hidup dengan seorang pemain untuk kedua-dua pasukan tersebut. Ya. Kan macam ni happy ending untuk dua-dua. Betul. Jadi kalau ada yang siri konten apa trend yang apa happy ending tu, saya nak turun very peer. Tak apalah, kita tak payah gaduh lebih-lebih, happy ending. Aduh, hai. Tapi 8 pasukan masih lagi ada dalam permainan kita. Ini adalah pusingan yang terakhir untuk group stage minggu yang pertama. Di mana poin ini penting juga untuk pasukan yang terpaksa untuk bermain pada last chance pada hari esok. Xavier dapat jatuhkan satu. Sowas, tembakan yang tajam daripada Parajin. Inilah kekuatan Parajin yang kita kenal. Mini 14. Berjaya untuk mendapatkan salah satu tunggak utama untuk Team X, Sowas. Dan ini akan memberi masa untuk Xavier angkat balik dua orang pemain mereka yang telah pun terjatuh. Dengan Zerja kena masuk dalam circle. Sam9 kena masuk ke dalam circle. Ya, benar sekali. Diorang sebelah-sebelah ni. Sam9 nampak? Cantik daripada Loyo. Mantap Loyo. Terus pegang pen, bergerak masuk. 4 mata singkir untuk mereka. Zerzia dengan 5 mata singkir sahaja. Beast Clan, mereka ada di atas mencari Void. Tembakan daripada Morman, tajam. Dan dia akan cuba untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Si Zeta, 2 pemain Void dah jatuh. Geek Fam, lapor rata terlebih dahulu. Sekarang tinggal 5 pasukan saja lagi berpakai dalam permainan kita. Void, unstoppable untuk mereka. Tapi 2 pemain mereka yang jatuh. Mampukah untuk diangkat kembali? Sekarang ini secara tiba-tiba kedudukan Xavier yang paling cantik sekali. Sebab mereka yang paling tinggi antara semua. Ya, selepas mereka selesaikan tadi Team X yang berada di sekitar mereka. Sekarang ini mereka boleh fokus ke kawasan sekeliling. Antara yang mungkin akan menjadi mangsa mereka yang seterusnya adalah Face Clan yang sekarang ini terpaksa untuk berhenti di satu kedudukan yang terbuka. Daripada perspektif Xavier. Ya, walaupun untuk mereka, kawasan mereka ni macam ada lereng-lereng kecil, tapi daripada Xavier itu, kawasan high ground mudah untuk melihatkan ke kawasan sekeliling. Loyo masih lagi dapat. Satu lagi mata taman, cantik sekali daripada Sam9. 5 mata singkir telah pun mereka kumpulkan. Loyo masih lagi berdiri teguh pada waktu ini. Tembakan cuba untuk mencari Void Key. Tetapi Loyo betul-betul ditekan di sebalik pokok tersebut. 2 balingan Molotov telah pun memaksa Loyo untuk keluar. GG, nice try untuk Loyo. Tempat yang keempat mungkin untuk Sam9. Top 3 sekarang ini. 13 mata singkir untuk Void. Benar-benar pecutan terakhir, potong tang corner dilakukan oleh Void Esports untuk masuk ke dalam top 8 dan terus pergi ke Super Sunday. Ya, itu satu. Ini lagi satu ni. Xavier ni dah ada 5. Dia dah ada 75 markah. Kalau boleh dapat chicken dinner, tambah 10 lagi untuk mereka. Tapi sebab Sam9 tadi ada penambahan, so itu lega. Oh ya, betul. Sam9 dapat 4 mata placement, kemudiannya sekurang-kurangnya 5 mata singkir, so 9 mata tambahan untuk Sam9. Benar. Tapi ya, kalau Xavier dapat chicken itu pun problem juga. Betul. Xavier ada 4 orang. Mungkin problem untuk BTR sekali sebab tak tahu apa jadi kat situ. Ya, sekarang ini yang betul-betul Sam9 confirm dah atas BTR. Betul. Sekarang ni Sam9 dijaga oleh BTR dan saya rasa Team Flash juga. So bergantunglah kepada Xavier sekarang ini berapa tinggi diorang akan pergi. Betul. Mari kita lihatkan apa yang bakal terjadi. Oh, tembakan yang tepat sekali daripada Chua. Tapi salah seorang pemain mereka dilihatkan. Talon, salah satu kejatuhan terjadi. Tetapi kedudukan Red Face begitu baik sekali. Chua, kita tahu di mana keberadaan Void Key di bahagian kiri. Tapi dia tak boleh nak terlampau open. So bulatan yang seterusnya ini akan menentukan pemenang kita. Circle ke arah mana? Tembakan yang tajam kepada Lamborghini. Kepalanya hampir dipecahkan tadi oleh Red Face. Circle ke mana selepas ini? Adakah titik pertengahan ini milik Talon? Tak ditunjukkan lagi, lambat betul. 2 saat, 1 saat, let's go. Okey, tengah-tengah sebenarnya, tengah-tengah. So tengah-tengah adalah pokok yang anda lihatkan di pokok bahagian, sebatang tu. Ya, pokok sebatang bahagian kiri tersebut. So itulah dia punya circle. Ya, tapi paling sedap sebenarnya adalah di Xavier. Kalau diorang boleh jaga kawasan ini dengan baik, mereka hanya perlu menunggu saja musuh itu untuk pergi ke bahagian hadapan. Dengan sekarang ini Talon yang mungkin akan mengacau chicken dinner mereka. Sebab Talon masih lagi ada full squad berbanding dengan Void yang tinggal berseorangan. Tapi Xavier telah pun ditekan oleh Playzone, kena bergerak ke bahagian hadapan. Dan kedudukan mereka sekarang ini mudah untuk dilihatkan oleh pemain-pemain Talon. 1 demi 1 telah pun dijatuhkan. Chua akan kena. Parajin juga diletupkan di situ. Levi's juga kedudukan beliau telah pun dihidu. Lamborghini juga dilihatkan di Xavier. Malangnya chicken dinner ini bukan akan menjadi milik mereka. So mungkin ini akan memberikan kelegaan kepada Sam9. Nanti kita akan lihatkanlah sama ada Sam9 terselamat ataupun tidak untuk terus pergi ke Super Sunday. Tapi yang pasti pada waktu ini Void saja yang perlu untuk dicari oleh Talon. 3 lawan dengan 1. Void Key, nyawa dia rendah, hilang separuh HP dan itulah dia penamat, penutup
dimenangi oleh Talon. Dengan ini adalah chicken dinner pertama untuk mereka. Dan yang kedua untuk Indonesia pada hari ini. Ya. Saya rasa Sam9 lepas. Cuma nak tahu BTR apa cerita selepas ini kan. Telah ada winner with the chicken dinner untuk Talon Esport dari Indonesia. Permulaan Indonesia, pengakhiran juga Indonesia untuk group stage kita. Dari Boom dan juga Talon. Tamat segala-galanya. Kejutan yang mantap dan esok diorang boleh rehat, baring-baring, mandi-mandi dan sebagainya untuk pasukan